Anda akan trade US 500 sama bila indeks nak jatuh. Bila indeks nak jatuh, Wan? Jadi, bila indeks sampai di sini. Bila indeks nak sampai di situ. Bolehlah letak terus. Dah boleh letak sebenarnya. Tapi dia tak break high lagi. Kalau dia bawah sikit, dan kita akan naik lagi. Bila indeks akan turun. Yes. Bila dollar index dan AUD US dollar ataupun dollar index lengkap struktur ini yang sama. Benda sama. Ataupun AUD US dollar yang sama. Ini tak ada sampai situ. Itulah melukis mata tak pakai lens habis. Bila ini sampai sini. Bila NZD US dollar sampai di sini. Benda sama. Bila ini berlaku? Berapa hari bulan? Hujung minggu ni saya akan lukis semua macam ni. Bila dia jadi? Bila dia jadi? Siapa boleh bagi saya berapa hari bulan? Jadi A ni break kan? B ni boleh trade. Nampak? Ini tak sama dengan AUD kan? Saya akan tukar AUD kepada yang tu. Saya akan tukar dia kepada yang itu tadi. Kepada fractal yang tu tadi. New Zealand dollar. Bila dia jadi? UCAD pun sama. UCAD saya akan tukar balik. Ke atas. Ini tak dapat sampai sini. Dia akan ke atas lagi. W, X, A, B dan C. Lepas CPI tak. Maksud saya bila ni nak naik. Bila indeks nak jatuh. Bila indeks ni nak jatuh. CPI mungkin ni naik tau. Kau tengok struktur ni. CPI tu besok. Ni mungkin dah habis struktur dia dan buat 3. Tak, saya dah bagi tarikh-tarikh tu. Tarikh-tarikh tu saya dah bagi kan. Continuation, reversal. Kita ada reversal ni berlaku. Pada tarikh yang kita jangkakan. Reversal sini berlaku. Pada tarikh yang kita jangkakan. Berapa bulan? Iaitu 25 kan. Kita ada reversal ni berlaku. Alah, macam mana nak zoom in? Mata tak nampak. Kita ada reversal ini berlaku dalam tarikh yang kita katakan. Kita ada benda ni. Sekarang ni kita dalam continuation. Bila next reversal berlaku? Ingat tak? Saya dah bagi tu. Sekali lagi saya ulang ya. Mana saya tulis dia?
Hmm. Gambar. Siapa ya? Mana saya ambil dia? Yes. Antara 25 ke 5, kita akan ada satu reversal. Lepas tu, kita akan ada continuation. Maksudnya bila dia nak sampai Fibo level tu untuk reversal. Reversal tu adalah bila kita jangkakan Fibo level. Tolong simpan nota-nota ni. Okey, saya masukkan faktor time lah dekat sini ya. 1, 2, 3. Hai, untung. Time. Tu nombor berapa 2. Time. Korelasi masa. Sekejap saya besarkan dulu. Okey, kita zoom in. Ambil nota-nota ni ya, seriously. Anda takkan dapat nota ni ke mana-mana. Ni dah tak. Kita turning point tu berlaku daripada Fibo. Lepas tu dia continue balik. Turning point berlaku kat sini. Ni turning point. Ni sampai kawasan Fibo kan? Ni sampai tak? Maksudnya dia daripada kawasan Fibo tu bila dia akan turn. Sekarang ni dia continue balik. Okay. So, bila kawasan ni akan sampai? Bila dia akan sampai kawasan ni dan turn balik? Ni masa-masa dia. Itulah maksud benda tu. Bukannya dia terus. Kalau tahulah memang dia, berapa bulan tu turun macam ni, tak apa. Tapi bila dia nak sampai kawasan Fibo tu. Sekarang ni kita dalam fasa continuation. Ni maksud benda-benda ni ya. Bukan cerita lajak. Kita continue. Alah. Tak tulis balik. 3 minit. Saya habiskan ni dulu. Ambil nota-nota ni dulu tulis. Pakai itulah lagi bagus kan. Pakai apa? Pakai line. Dalam sebulan tu kan. Eh, 25 kepada 5. Okay. Turning point. 6 kepada 12. Continuation. Kalau dia tak berjaya menembusi, dia akan continue balik. Tapi dia akan sampai kawasan Fibo masa ni. 13 ke 18. Itu turning point. Okay. 19 sampai 24 itu continuation. Okay. Maksudnya dia akan sampai turning point area tu, area box tu, area ni 13, between 13 ke 18 hari bulan. Jadi dari sini ke sini, ini masih lagi continuation, masih lagi ke atas. Faham tak? Kita ada turning point kat sini, masa ni. Kita ada box kat sini. Kalau anda tarik Fibo 100 ni, dia akan pergi kat dalam tarikh-tarikh tu. Buat dekat daily Tarik dekat H4, anda nampak dekat sini kan dah itu kan. Sini adalah kawasan turning point dia. Dia tak berjaya break, kita ada
continuation balik. Bila dia sampai next turning point? Ni masa dia. Boleh? Ambil masa-masa ni. Seriously. Anda tak akan dapat dia mana-mana. Tak ada orang cerita benda ni. Kita dah cerita lama daripada ni. Ni. Tak ada orang tanya apa turning point. Bukan dia terus macam tu. Tapi bila dia nak sampai Fibo 100. Kenapa saya tak tahu? Anda buatlah pergi kaji benda ni. Saya pun tak tahu. Masih up lagi penonton ni. Okey? Masa ni. Boleh? PE? PE dah tak jadi. Baru nak makan roti keben. Tahu roti keben? Pergi tanya orang Kuching lah apa roti. Kita berhenti rehat sekejap. If nak break, can let me know here in advance. Okay. Kejap nak break. Kejap. PE terus. Banyak. Mana kertas tadi PE? Pergi ambil screenshot. Nanti. Ni first time saya dengar. Tak apa. Kita dah kongsikan benda tu dah 4 tahun dah. 4 tahun dah. Cuma tak ada orang tanya saya. Saya cerita ada orang tanya kan. Ingat semua faham. Ni saya ceritakan sekali lagi. Ataupun semua orang tengah tulis ni. Okey, kita break dulu. Dah ada. Okey, kita break dulu, kita sambung. Tanya soalan, type dulu soalan. Kalau ada soalan, tanya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, saya tahu banyak tiba-tiba ramai tanya ni. Nabil nak faham sequence. Okey, 5333 itu je. Okey, now saya jelaskan apa time correlation ni dahulu. Time correlation adalah apabila anda melihat incomplete sequence. Okey. Cikgu muka jambu katanya. Okey. Jadi maksudnya apabila anda melihat incomplete sequence ni, anda nampak 1, 2 dan struktur ketiga. Okey. Dan anda menjangkakan bahawa ini akan mencecah antara 100 ke 1618. Okay, let me tell you apa itu time sequence. Jadi turning point adalah ini. Ini turning point. Ini point dia lah. Ini turning point lah. Kita jangkakan price akan berada dalam kawasan turning point. Kawasan turning point. Bukan TP turning point. Pada masa ini. 100% adalah masa 25 bulan ke 5 bulan. Dan 13 ke 18. Dan berlakulah turning point. Berlakulah benda ni. Kita jangkakan ini berlaku. Bergantung kepada reaction daripada 3 lekuk di sini. Saya alang-alang saya bagi dalam sikit lah. Alang-alang lah bagi dalam sikit. Faham tak apa. Ini bukan syllabus masa ni. Sebab itu kita akan ambil pada 50%. Anda akan nampak benda ni berkali-kali. Kenapa saya pun tak tahu. Ini benda-benda yang kita jumpa. Pada Fibonacci 50%. Daripada lekuk ketiga, sebab itu kita akan ambil dan manage. Ataupun dua keadaan. Dengar betul-betul. Untuk kaki yang turun ni, daripada turning point ni, ini sequence kepada time. Tapi saya belum masuk topik ni. Topik ni akan jauh lagi. Tapi sekarang ni saya dengar betul-betul dan anda rekodkan. Rekodkan. Dah rekod? Ustaz? Galih? Nabil? Wan? Saya tahu Kimi pun ambil kat nota ni. Ini saya belum masukkan tapi saya nak anda dengar. Kenapa? Okey, ada dua keadaan untuk 3 lekuk di sini. Sama ada dia shallow. Mana nak lukis dia?
Apa-apa pun tempat dia sama sebenarnya. Tak apa. Rupa dia macam ni lah. Rupa dia pendek sikit macam ni. Dua dia pendek Okey. Dua dia pendek Yang pertama adalah kaki ketiga daripada turun Daripada turun ni. Mana pen? Satu. Sama ada dua kat sini ataupun dua kat sini. Ada beza dia dan tiga. Tiga. Tempat dia sama iaitu 50% daripada tengah ni. Sama ada kita akan nampak dia buat continuation ataupun dia terus jatuh. Okay. Anda akan nampak benda ni berulang berkali, entah berkali-kali dalam chart. 75 ke 85% daripada masa itu yang berlaku. 75 ke 85% daripada masa itu yang berlaku. Okay. Dekat area 50% ni, sama ada cuma 50% ataupun yang dalam ni yang kecil ni. 1, 2, 3 yang kecil ni. I'm talking about this. I'm talking about this yang ini. Saya lukis dekat bawah 1, 2 dia kecil. 2 dia kecil, 2 dia block off lah. Okay. Dan ni advance sangat ni. 1, 2. Yang kaki ketiga dia cuma mencecah Fibonacci extension 618,764. Maksudnya dia adalah truncated dan naik ke atas. Tapi tempat dia sama, 50%. 50% daripada lekuk 3 ni. Buat anda pergi backtest dia. Anda pergi tengok dia. Dia berlaku berkali-kali dalam chart. Berulang, berkali-kali. Kenapa? Saya tak tahu. Itu Fibonacci. Anda boleh tanya Leonardo di Fibonacci lah. Yes, 50% ni. Berkali-kali. Saya tak tahu kenapa. Itu bukan saya yang ni. Saya nampak dekat chat berkali-kali. Anda pergilah kat belakang. Anda pergi dekat chat kita pun contohnya. Kalau anda masuk US 500. Kita masuk dekat sini kan. Kalau anda masuk itu kan. 1, 2 dan 3. Okay. Sini lekuk 3 anda. Sini lekuk 3 anda. Okay. Daripada atas tu. Daripada atas ni. Anda turun ni. Area 50%. Bila dia sampai area 50%. Sini, kawasan ni. Bila dia sampai kat situ. Kalau dia tak berjaya break low. Dia boleh naik ke atas balik. Seperti apa yang kita jangka sekarang ni. Area sini kita akan letakkan alih BE keluar separuh. Sampai area tu kita akan uruskan. Boleh? Ada masa dia tak sampai. Contohnya kita terkena flat seperti apa yang berlaku dekat US 30. Kita itu tak dapat nak buat apa. Itu flat. Flat kita tak akan dapat nak jangka dia. Mana tempatnya? Okey, yang ini Okey, 100%. 100% di sini. Ini belum lagi kena stop loss. Okey, area ni. Daripada atas tu dia tak pergi. Daripada sini kepada ini dia tak sampai pun 50%. Hampir nak sampai. Dia tak sampai. Hampir nak sampai. Ya, dan sejak COVID-19 tu yang jadi. Kalau dulu tak ada benda ni, jarang dia jadi. Sekarang ni dia rajin. Rajin truncated. Betul mesti. Sekarang ni rajin dia truncated. Boleh buat apa?
Yes. Contoh jelas adalah dekat US 100. Dia truncated 61876. Apa benda ni? Okey. 618764. Ni. 3 lekuk ni. 1, 2, 3. Mana dia? 1. Nah, ni tak sampai. Tak sampai 100%. Dia sampai area ni ya. 618764. Area tu. Biasanya bila dia truncated, dia akan jatuh lebih laju daripada yang lain. Kalau yang truncated tak berjaya buat low, itu amaran awal bahawa yang 100% akan naik ke atas balik. Maksudnya yang bila jatuh sini, bila yang ini truncated, bila dia tak berjaya buat, maksud truncated ni sebab dia kuat jatuh ke bawah. Itu sebab dia truncated. Dia tak sampai 100%. Kalau dia tak berjaya buat high dan start naik atas balik, kalau dia break, yang sampai 100% akan definitely break. Itu je dia. Tapi semasa ni, sebab kita lukis ke atas disebabkan oleh US dollar. Kita lukis ke atas disebabkan oleh US dollar. Bukan sebab yang lain. Okay. So, sekali lagi, area ni, dan anda dapati berlaku continuation. Selepas ni, kita akan dapati continuation. Next, katalah kita masih jangka ini sebagai correction. Ini berlaku cuma 3711. Ini cuma berlaku 3711. Masa fasa korektif saja anda gunakan benda ni. Masa fasa korektif sahaja anda guna benda ni ya. Sekali lagi saya ulang. Anda cuma lihat faktor time masa 3711. Next. Kalau anda katakan ini sebagai W ataupun 1 dalam kiraan sequence. Ini 2 dalam kiraan sequence. Next 3 lekuk dia. Iaitu lekuk ke-7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Samalah. 1 ni. Okey. Macam mana nak? Macam ni lah. Okey. Untuk dia sampai 100% daripada 3 ni pula. 1, 2 dan 100% kat sini. Next tu adalah sama. Turning point yang ni. Masa yang sama. Itu yang kita jangka untuk US 500 tadi. Iaitu di antara 13 ke 18 hari bulan. Ada apa-apa tak dalam ekonomi kalender 13 ke 18 hari bulan? Kita tengok 13 ke 18 ni. 13 ke 18. Kita akan ada US punya CPI. Kita ada FOMC. Menarik. Maksudnya, ke arah FOMC, pasaran lebih positif. Ingat apa saya sebut hari ini? Ke arah FOMC, pasaran lebih positif. Bila dia start ni, dah letak hari bulan dah. Boleh Ustaz Jebeng? Ustaz, semua terus senyap. Tu yang tak suka buat cerita baru ni. Tu yang suka ulang cerita lama je. Galih tak ada bunyi lah. Galih tak ada bunyi lah. Dah tak nak dengar dah sikun-sikun. Dia nak dengar time dah. Sebelum nak sampai time, fahamkan sikun dulu. Anda kena faham sikun baru dapat buat time. Tu yang tak suka cerita yang benda baru. Terus semua senyap. Hanya soalan, tak ada soalan pula. Aduh, 1618. Itu next turning point. Bila dia sampai? Kalau yang tadi tu 13,
Antara 15 bulan kita ada FOMC. Menarik dah pula. Kan? Boleh Semua senyap, saya tahu. Dengar je, tulis apa benda kau tulis. Nanti ada orang letak recording. Dengar kat situ. Sama. Pening lalat. Anda akan tengok benda ni berulang-ulang. Berulang-ulang. Kenapa saya tak tahu? Ingat yang ni berlaku pada FOMC juga. FOMC ikut FIBO. Tak, saya pun tak tahu. Ini FIBO time tau. Ini FIBO. Yang time ni, ini FIBO. Setahun punya. Kita bahagikan. Tak apa. Saya nak jelaskan dia, kena tunjuk formula. Itu yang tak boleh. Ini saya nak cerita benda-benda ni yang indikator pun tadi banyak, panjang cerita dia. Baru sekarang saya dapat kongsikan full. Cuma formula-formula dia saya tak dapat nak kongsikan. Tapi anda dapat jawapan. Bukan dapat formula, dapat jawapan. Berapa formula nak kira-kira? Dah bagi hari bulan. Boleh? Jadi, ke arah FOMC ni maksud benda ni. Ke arah FOMC. Ya? Ni ke arah FOMC. Pasaran lebih positif sentimen dia. US dollar masih lagi lemah. Sampailah, bila sampai kat sini? 13 hingga 18 hari bulan. Boleh Ustaz? Bila AUD ni nak sampai dekat situ? 13, 18 hari bulan. Lama lagi? Belum lagi? 13 ke 18, jauh lagi sini. Sini nanti. Jauh lagi lah. Lama lagi dia. Lama lagi. Ni mungkin ke bawah dulu lah. Lepas tu dia main-main lah situ. Lama lagi ni. Belum lagi. 13, 18 ni. 13, 18 kalau kita ambil tarikh dia. Sini dia. 13 ke 18 bulan. Sini. Sini. Lama lagi. Ni akan sideway lagi. Sideway lagi. Sini. Barulah dia. Boleh? Maksudnya sini akan buat macam ni. Naik balik. Diagonal. Ataupun kalau struktur dia nak tukar pun. Tentu. Kalau struktur dia nak tukar. Sementara tu. Selagi tak sampai turning point, dia takkan turning. Dia takkan turn. Takkan. Dia akan continue. Kenapa? Saya tak tahu. Seriously. Tapi dia akan sampai FIBO 100 tarikh-tarikh tu. Kalau dia sama level Ustaz, satu tak dapat nak pasang macam tu. Kena tengok juga kan. Sementara tu anda akan dapati ini lama lagi lah. 13 ke 18 bulan. Lama lagi lah dia nak sampai situ. 13. 15 bulan adalah sini. Adalah masa sini. Di sini. Jadi ini akan so slow lah. Macam tu lah rupa dia. Dulu saya rajin kira benda tu. Lepas tu lain ni semua saya ikut dia. Sekarang ni dah malas. Banyak sangat nak lukis. Dulu saya rajin letak ni kira ngam-ngam sampai 13 bulan. Twitter time cycle. Lepas tu ada buy dan floating. Sebab tu jangan. Trade bila ada set up. Kita cuma cari apa yang higher probability. Kita cuma cari apa yang higher probability. Boleh? Okey. Hari ni kita masuk topik kita. Kita dah jauh lah hari ni. Daripada cerita lain masuk cerita yang saya nak cerita benda ni tahun depan.
Tahun depan kita banyak cerita benda-benda ni ya. Kaitan Fibo, sequence dan time. Tapi belum. Galih dah minta dari saya dekat nak setahun dah. Hari ni untung Galih masuk. Dia yang pertama tadi. Masuk-masuk dia type nama dia terus. Salam pun tak, tiba-tiba dia type nama. Anda scroll kat atas sekali anda nampak. Galih, tulis Galih. Saya pun tak tahu kenapa. Sebab Galih tulis Galih, saya ceritakan benda ni. Nak terima kasih Master Galih. Thank you Master Galih. Tiba-tiba Galih. Boleh? Tiap kali ada cerita baru, chat kita kan akan senyap. Saya rasa macam cerita seorang-seorang. Jadi sebab tu saya beri sikit-sikit. Jadi orang nak tanya. Kalau bagi banyak, dia banyak nak tulis, dia tak dapat nak tak dapat nak bercakap. Apa benda lah pula time ni pula. Mercury retrograde. Okey, faham? Yang ni, saya takkan cerita dia lagi sampailah tahun depan. Kadang-kadang anda akan dengar saya sebut 13, 18, 19, 24. Tiba-tiba kali kena. Ini dijangka. Anda nampak saya lukis blok pula. Biru punya box tu tengah menyalin. Saya tahu. Itu yang semua senyap. Tak payah. Nanti kan ada naik pangkat. Galih. Naik pangkat. Okey. Tiba-tiba cerita time. Sepatutnya belum kita cerita. Faham? Yang time ni tadi. Bila nak sampai situ, bila nak sampai area turning point. Bila nak sampai area turning point di antara 25 ke 5. Lain daripada itu adalah masa untuk continuation. Thank you, Rusli. Bila nak sampai area turning point. Jadi next turning point dalam indeks antara 13 tahun. Interesting, kita ada apa tadi? FOMC 15 bulan kan. Jadi dah dapat jawapan untuk FOMC. Tak perlu kita buat analisa FOMC ya. Dah bagi sampai 15 bulan tu. 15 bulan 12. Ini berdasarkan Fibonacci. Ya, kita cuma satu panduan yang kita ikut dia. Boleh? Jadi dari sekarang sampailah ke 13 hari bulan, kita jangkakan indeks masih ke atas, US dollar akan ke bawah, yen jangan trade dia, dia akan pening kepala. Sekejap ikut dolar, sekejap dia ikut yen, dia ikut indeks. Tak ke mana. Basically adalah kelemahan dolar. Untuk sampai between 13 ke 18 hari bulan. Ada kekuatan sekejap, kelemahan sekejap. Tapi kita tahu itu adalah continuation correction. Jadi nak trade untuk short term, long dollar pair. Short term, intraday. AUD US dollar, NZD US dollar untuk short term. Untuk buy. Dapat? Semua ni berkait dia satu je. Anda ulang balik apa saya cerita dari 5-6 tahun lepas. Dia satu je. Satu cerita. Satu yang sama. Cumanya sekarang ni, lately dah 4 tahun ni saya duk bagikan structure ke dia. Macam mana ada lihat dia kepada trade. Kepada memang terkejut. Apa terus ni? Ilmu hari ni. Thanks. Patut Rosli dia letak time ataupun hihi. Dia tulis nota juga. Sama-sama. Terus senyap tu lah kalau ada bagi yang baru kan. Tadi mana pen aku. Dan semua terus senyap. Tu yang bestnya. Saya seorang-seorang kat sini. Nasib baik ada Jawahir sebelah teman. Tu pun Jawahir tengah meeting. Dapat? Short term kelemahan US dollar. Yes, Nabil. Seperti yang kita kira tadi, Nabil. Untuk short term. Sebab ada set up. Kan? Tu yang kita kira tadi AUD 7. 9.
ataupun 5. 5 kan, 5. Kena rehatkan bibir tu. Kesian, penat sangat. Terima kasih. Boleh? Dapat? Satu market. Satu market je. Dia satu je. Satu market. Tapi US dollar tak adalah lemah-lemah untuk time frame besar. Time frame besar dia masih kuat. Time frame lagi besar, weekly dengan daily, adalah indeks. Indeks kita amat bullish kepada indeks. Indeks kita sedang lukis 1212 tau. Indeks yang besar kita sedang lukis apa? 1212. Kita amat bullish kepada indeks. Kita amat bullish kepada indeks. Cumanya sekarang ni kita ada incomplete sequence. Sebab jatuh ni dalam 9 ataupun 13, depend kepada cara anda mengira. Sekarang ni kita tengah buat correction 3, 1, 2, 3. Kalau ini US 30 lain lah, sebab dia flat. Tapi kalau anda lihat kepada US 500, kita jangka 1, 2, 3. Dan 5 lekuk lagi ke bawah. Itu je.